Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita dapat menyambung semula pembelajaran kita walaupun dalam keadaan online sempena dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini iaitu PKPP, dan diharap semua murid ustaz dalam keadaan sihat dan juga sejahtera, khususnya selamat daripada wabak COVID-19. Jadi pada pagi ini ustaz harap semuanya dapat mengikuti kelas ustaz dalam keadaan yang baik dan juga selesa. Baik, pada pagi ini kita akan belajar subtopik adab, yang mana tajuk yang kita akan pelajari secara khusus adalah jaga adab tidurmu. Seperti mana yang kita semua tahu, tidur ni semua orang rasa, semua orang buat dan semua orang lakukan. Dan bukan sekadar orang, malah haiwan dan juga serangga juga akan tidur. Ini memang satu perbuatan ataupun satu kejadian yang Allah ciptakan kepada semua makhluknya, terutamanya yang bernyawa, yang hidup ini, supaya dia merasai nikmat tidur. Supaya apa? Antaranya adalah supaya kita dapat berehat melalui tidur tersebut. Baik, bila kita sebut tentang tidur, sudah pastilah ada adab-adab yang perlu kita lakukan, ada adab-adab yang perlu kita amalkan ketika tidur. Adab tidur ini dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama adab sebelum tidur dan juga adab selepas tidur. Baik, kita tengok ataupun kita lihat apa dia adab sebelum tidur. Amalan sebelum tidur yang perlu kita lakukan di sini, di dalam buku teks kamu muka surat 123, ada dinyatakan di sana ada 6 perkara. Antaranya yang pertama adalah tidur awal, yang kedua berwuduk, yang ketiga mengibas tempat tidur, yang keempat membaca basmalah iaitu bismillahirrahmanirrahim, yang kelima tidur mengiring di sebelah kanan, dan yang keenam membaca doa dan juga berzikir. Baik, ustaz akan terangkan satu persatu mengenai amalan sebelum tidur. Baik, yang pertama tidur awal. Tidur awal ni sebenarnya dia menjadi satu amalan yang merupakan sangat disuruh ataupun sangat digalakkan oleh agama kita, iaitu agama Islam. Sebab apa kena tidur awal? Supaya badan kita ni sentiasa cergas, sentiasa cerdas, sentiasa bertenaga. Sebab kalau kita tidur awal, kita akan mendapat tidur yang mencukupi. Dan bagi diri kita, kalau bagi kamu sebagai anak murid, sebagai kanak-kanak contohnya, tidur awal sekitar pukul 9 malam ataupun 10 malam paling lewat, dan bangun pada pukul 5 pagi contohnya, maka kamu akan mendapat tidur selama 7 hingga ke 8 jam. Dan kenapa juga kena tidur awal adalah supaya kamu dapat bangun awal untuk pergi ke sekolah, bangun awal untuk menunaikan solat subuh dan juga sebagainya. Jika kamu tidur lewat pada malam tersebut, satu malam contohnya, maka sudah pasti badan kamu menjadi letih, badan kamu jadi tak bertenaga, dan kamu akan merasa ngantuk pada pagi keesokannya, dan kamu akan merasa malas sangat untuk menunaikan solat subuh dan juga malas sangat untuk pergi ke sekolah, kan? Okay, baik, yang kedua, perlulah berwuduk. Amalan sebelum tidur yang kedua adalah mestilah ataupun digalakkan untuk kita berwuduk. Dan supaya apa? Supaya bila kita berwuduk ini, badan kita suci daripada segala hadas, terutamanya hadas kecil. Dan supaya antaranya adalah supaya kita tidur dalam keadaan bersih dan juga tidak diganggu oleh syaitan. Berwuduk ni senang saja dan tak terlalu lama, kan? Berwuduk ni sekejap je kita ambil wuduk, dan basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, dah selesai berwuduk. Kemudian yang ketiga, mengibas tempat tidur. Okay, baik, mengibas tempat tidur maksudnya kita ambil kain selimut ke, kita ambil kain pelikat ke, kita ambil tuala ke, kita tepuk-tepukkan di atas katil kita, di atas tilam kita. Supaya apa? Supaya debu-debu yang ada di atas katil kita dia turun ataupun dia hilang daripada atas katil, dan supaya kotoran, sampah-sampah yang ada atas katil tadi hilang dengan sebab kibasan kita tadi. Dan ataupun, dan mengapa kita kena kibas tempat tidur adalah supaya kita tidak diganggu oleh syaitan dan juga jin semasa kita tidur. Dan itu adalah simbolik kita menghalau jin ataupun syaitan yang berada di atas katil kita. Ini adalah satu amalan yang disunatkan oleh Nabi SAW. Baik, yang keempat, sebelum tidur hendaklah kita ataupun kamu membaca basmalah. Apa dia basmalah? Basmalah ialah bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tidur dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sebab apa kita kena baca bismillah ketika tidur? Dan kerana supaya kita tidur itu kita menyebut nama Allah. Setiap perbuatan yang kita lakukan disunatkan ataupun digalakkan supaya kita mulakan dengan menyebut nama Allah. Dan contoh, kita nak makan, kita baca bismillah, kita nak mandi, kita baca bismillah, kita nak keluar rumah, kita baca bismillah, dan sebagainya. Kita nak buat kerja rumah, hatta kita nak belajar pada pagi ini pun kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Dan supaya apa? Supaya tidur kita tu tadi tidak diganggu dengan mimpi-mimpi buruk, supaya tidur kita tadi nyenyak, selesa dan sebagainya. Baik, amalan yang kelima sebelum kita tidur adalah disunatkan supaya kita tidur mengiring di sebelah kanan. Maksudnya kalau kita tidur biasa tidur terlentang, kita ubah malam nanti ataupun
malam-malam seterusnya kita tidur mengiring di sebelah kanan. Maksudnya bahu sebelah kanan kita tindih, kita menghadap ke sebelah kanan lah, dan bahu kiri berada di sebelah atas, bahu kanan berada di sebelah bawah, dan kita tindih dia. Supaya apa? Supaya organ-organ dalam perut kita ni, dalam badan kita ni, dia menjadi dalam keadaan, dia duduk dalam keadaan rehat. Dan ini adalah salah satu juga amalan daripada Rasulullah SAW. Kemudian yang keenamnya, yang terutamanya adalah sebelum kita tidur, hendaklah kita membaca doa dan juga berzikir. Apa doanya? Bismikallahumma ahya wa amut. Sekali lagi Ustaz ulang, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Jadi, kenapa kita kena baca doa sebelum tidur? Supaya kita ketika kita hendak tidur, kita mengingati Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita dan juga yang mematikan kita. Dan juga supaya sebelum kita ditakuti kita mati dalam tidur. Maka bila kita mati dalam tidur ni, kita tak sempat buat apa-apa, kita nak sembahyang pun tak sempat, kita nak baca Quran pun tak sempat. Tetapi dengan baca doa inilah kita mengakui bahawa Allah lah yang hidupkan kita, Allah lah yang mematikan kita, kan? Supaya kita ingat, sebab bila kita tidur ni, kita nak mengucap syahadah pun dalam tidur tak dapat, kecuali ketika mimpi. Dan juga dikatakan tadi, hendaklah kita berzikir, kan? Zikir apa zikir yang dianjurkan oleh Nabi SAW? Zikirnya adalah yang pertama, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana istighfar? Istighfar ialah bunyinya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacalah 3 kali, 7 kali ataupun 10 kali sebelum tidur. Dan supaya apa? Supaya yang pertamanya, istighfar tadi, kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang hari, sepanjang mata kita celik, daripada pagi sehinggalah ke waktu malam sebelum kita tidur. Kemudiannya, zikir yang dianjurkan juga adalah kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita membaca tahlil, kan? Supaya kita menyebut kalimah yang terakhir yang keluar daripada mulut kita adalah kita mengucapkan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan juga antaranya adalah zikirnya, Nabi sunatkan kita supaya membaca mengkhatamkan Al-Quran sebelum tidur. Kena baca Al-Quran, satu Al-Quran sebelum tidur. Sempat ke agak-agak? Tak sempat. Tetapi kata Nabi SAW, bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali. Dan macam mana surah Al-Ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali, kata Nabi, pahalanya menyamai kita baca Al-Quran daripada awal hingga ke akhir. Ini amalan-amalan yang perlu kita lakukan sebelum daripada kita tidur. Baik, seterusnya kita lihat kepada amalan selepas bangun daripada tidur. Baik, selepas kita bangun daripada tidur, apa yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, membaca doa bangun tidur. Dan membaca doa bangun tidur yang berbunyi alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang bermaksud, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami setelah mematikan dan kepadanya kami dibangkitkan. Ini doa yang kita perlu baca supaya apa? Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kehidupan yang Allah berikan selepas kita mati sementara, iaitu kita tidur di malam hari, kan? Kita syukur pada Allah sebab kita dapat bangun semula selepas kita mati. Tidur tu disebut sebagai mati sementara. Okay. Yang kedua, mengemas tempat tidur. Ni benda yang wajiblah kita buat ni. Dan bila kita bangun daripada tidur waktu pagi untuk pergi ke sekolah, untuk solat subuh dan sebagainya, ataupun kalau pun kita tak pergi sekolah musim PKP ni, dan kita kena kemas tempat tidur supaya apa? Supaya bersih, supaya teratur, dan supaya tidak dimarahi oleh ibu. Ini adabnya yang selalu kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun kita abaikan. Adab yang kedua ini iaitu mengemas tempat tidur. Kemudian yang ketiga, membasuh tangan. Sebab masa kita tidur ni, kita tak sedar kita pegang benda. Apa benda yang kita pegang, kan? Apa yang kita lap. Kadang-kadang kita lap air basi dan sebagainya. Jadi kita kena basuh tangan supaya bersih tangan kita tu daripada segala kekotoran yang terkena ketika kita sedang tidur. Kemudian yang keempat, membasuh muka dan mencuci hidung dengan memasukkan air dan menghembuskannya. Kan? Basuh muka supaya apa? Supaya kita segar, dan supaya tahi-tahi mata yang ada pada mata kita dan juga hidung ni, apa yang ada pada hidung kita, tahi hidung dan segala kekotoran ataupun serangga yang masuk tanpa kita sedar tu, kita dapat keluarkannya melalui caranya kita memasukkan air dan menghembuskannya. Kemudian yang kelima, bersiwak atau memberus gigi. Ini adab selepas bangun tidur. Dan bangun tidur, kita bersihkanlah diri kita semaksimal yang mungkin, ataupun paling kurang kita bersiwak ataupun kita gosok gigi kita. Jangan biarkan gigi kita itu kotor dan juga mulut kita berbau. Dan maka yang lebih bagus lagi, lepas kita bangun tidur ni, kalau kita nak solat ataupun kita nak melakukan aktiviti seterusnya, hendaklah kita mandikan, bersihkan diri supaya badan kita kembali segar selepas kita tidur lama, lebih kurang 7 ataupun 8 jam. Okay. Baik, dalil nakli. Dalil ni apa dia? Dalil nakli adalah
bukti daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk beradab, melaksanakan adab ataupun mengamalkan adab ketika bangun daripada tidur. Apa bunyinya? Apa hadisnya? Hadisnya berbunyi begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati, thumma taji' ala shiqqikal ayman." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sekali lagi Ustaz bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati, thumma taji' ala shiqqikal ayman." Yang bermaksud, apabila engkau hendak tidur, maka hendaklah berwuduk terlebih dahulu sebagaimana wuduk untuk solat, dan kemudian berbaringlah mengiring di sebelah kananmu. Ini dalil nakli, minta maaf, bukan untuk selepas daripada bangun tidur, tetapi dalil nakli ataupun perintah daripada Nabi SAW sebelum kita tidur. Nabi suruh kita berwuduk, dan kalau nak tidur wuduk dulu, dan basuh muka, basuh tangan dan sebagainya seperti mana kita berwuduk untuk solat, dan kemudian berbaringlah mengiring di sebelah kanan seperti yang Ustaz bagi tahu tadi. Seterusnya kita lihat kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah. Kenapa kita kena mengamalkan adab tidur ni? Mengikut apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Dan dia kata sebut sunnah, ianya dilakukan oleh Nabi SAW dan digalakkan untuk kita melaksanakannya ataupun mengamalkannya. Di sini ada 5 perkara mengenai kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah, iaitu yang pertama, menjadi satu ibadah dan dalam kehidupan. Yang kedua, menjaga kesihatan fizikal dan juga mental. Yang ketiga, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, menghindari diri daripada gangguan syaitan. Baik, Ustaz akan terangkan satu persatu. Yang pertama, menjadi satu ibadah dalam kehidupan. Bila kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW ataupun amalan ataupun perbuatan yang diamalkan ataupun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, termasuklah adab tidur dan juga adab selepas bangun daripada tidur itu tadi, maka dia dikira sebagai ibadah. Mudah je nak ibadah ni. Ibadah ni tidak semestinya kita solat, tak semestinya kita puasa, tak semestinya kita baca Quran dan sebagainya. Dan tetapi kita buat yang ringan-ringan, kita buat yang mudah-mudah macam adab sebelum tidur dan juga adab selepas bangun daripada tidur itu tadi juga dikira sebagai satu ibadah. Yang kedua, menjaga kesihatan fizikal dan mental. Okey, contohnya apa dia? Contohnya jika kita bangun, jika kita tidur awal, maka badan kita akan sihat sebab macam Ustaz sebutkan tadi, kita akan dapat tidur yang mencukupi, tidur yang berkualiti, badan akan menjadi cergas dan mudah untuk bangun pagi. Kan tak adalah kita bangun pagi dalam keadaan mengantuk sebab tak cukup tidur, kita bangun pagi dalam keadaan letih sebab terlalu penat dan sebagainya. Dan juga dia menjaga kesihatan fizikal ni, contoh kalau bangun daripada tidur ni tadi, kan disarankan kita supaya cuci muka, supaya kita gosok gigi, bersiwak contohnya, maka bersihlah tubuh badan kita daripada segala kekotoran. Jadi bila badan kita bersih, kita terhindar daripada kuman, dan maka sihatlah tubuh badan kita secara fizikalnya dan juga mental. Kan mental, bila kita tidur dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengibas tempat tidur kita, maka kita akan terselamat daripada gangguan syaitan, kan, ataupun terselamat daripada mimpi-mimpi yang buruk, ditakuti mengganggu pemikiran kita. Baik, yang ketiga seterusnya, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita melakukan amal ataupun mengamalkan adab-adab yang disebutkan tadi, maka kita telah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sunnah Nabi ni sangat disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang buat sunnah Nabi, dia dapat pahala. Siapa yang dapat buat sunnah Nabi yang banyak tadi tu, dan maka Nabi akan sayang pada dia ataupun pada kita lah yang melaksanakan amalan adab sebelum tidur dan juga adab selepas tidur tu tadi, selepas bangun daripada tidur. Seterusnya yang keempat, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adab ni bila kita jaga, menunjukkan kita seorang yang beriman dan yang berakhlak. Maksudnya kita memahami tuntutan agama Islam dan bukan sembrono, bukannya kita main tidur, main belasah je tidur. Dan maka bila kita tidur dengan beradab, kita bangun tidur dengan beradab, kita berwuduk contohnya, dan seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dan Nabi suruh kita berwuduk sebelum tidur, maka akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pahala tu tadi kita tak nampak, kita tak dapat bawa pergi kedai, kan, tetapi pahala tu tadi adalah sangat bernilai, kan, walaupun dengan perkara yang mudah, dan kita laksanakan dengan perkara yang mudah. Kita berwuduk, kan, berwuduk bukannya lama, 2-3 minit dah siap, kan, tetapi pahalanya kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian yang kelima, menghindari diri daripada gangguan syaitan. Yang ini yang penting, antara yang penting. Dan bila kita baca bismillah, kita baca doa, kita berzikir, dan kita akan dihindari daripada gangguan syaitan dan juga mimpi buruk. Yang mana gangguan syaitan ni kadang-kadang kita mimpi mimpi hantu, mimpi benda-benda yang tak elok lah, kan, mimpi disihir ataupun dan sebagainya, kan, ataupun kita mimpi sehingga menyebabkan kita mengigau pada malam hari ketika tidur, mengigau daripada bilik tidur berjalan tidur kat dapur, mata pejam, kan, disebabkan apa? Disebabkan gangguan-gangguan ni lah tadi. Sebab kita tak mengamalkan adab sebelum tidur. Okay, sebelum kita mengakhiri kita punya pembelajaran hari ini, cuba kita tengok dialog di bawah tu. Kata atuk tu apa dia? Nabil, elakkan tidur meniaram dan pakailah pakaian yang menutup aurat. Maka kata cucunya, baik tu. Okey, baik. Sebelum tu, kenapa atuk dia kata jangan tidur meniaram? Sebab tidur meniaram ni satu amalan yang tak baik untuk kita lakukan. Tidur meniaram ni akan menyebabkan hati kita keras. Tidur meniaram ni akan menyebabkan otak kita ataupun fikiran kita apa orang kata, lambat untuk bertindak, lambat untuk berfikir, tidak cergas. Senang kata, bila kita tidur meniarap ni, kesannya adalah dia tidak mencerdaskan otak kita dan memberi kesan kepada kecerdasan otak dan juga fikiran. Dan kenapa kena tutup aurat adalah kerana supaya kita tidak diganggu syaitan. Aurat kita ni tidak dilihat oleh makhluk-makhluk yang kita tak nampak, syaitan, jin dan sebagainya ketika tidur. Jadi cukup sekadar tu dulu, dan pembelajaran kita mengenai adab tidur, kan, jagalah adab tidurmu, tajuknya tadi, kan. Jadi cukup sekadar tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.